عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah Allah bagi peluang kepada kita untuk kita sama-sama melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan Nabi Adam alaihi salam. Kita punya kelas kita, perbincangan kita berkisarkan ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran yang membicarakan tentang Nabi Adam AS. Tentang Nabi Adam AS. Dan cara untuk kita berta'amul ataupun berkomunikasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan dengan Nabi Adam AS adalah kita katakan betul-betul kita refer kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan cara pengajian kita ialah kita akan melihat ayat Quran lompat daripada satu surah ke satu surah berdasarkan kepada apa yang kita bicarakan. Sebab ayat tentang Nabi Adam AS dalam Al-Quran ni banyaklah. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Adam AS. Secara basicnya, Nabi Adam AS di dalam Al-Quran, perkataan Adam itu sendiri dalam Al-Quran datang sebanyak 25 kali dalam Al-Quran, Adam. Dan 25 kali itu ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah Al-Ma'idah, ada dalam surah Al-A'raf, ada dalam surah Al-Isra, ada dalam surah Al-Kahfi, ada dalam surah Maryam, surah Taha dan surah Yasin. Pun begitu, ayat yang menceritakan tentang Nabi Adam AS di awal surah, iaitu surah yang kedua dalam Quran, surah Al-Baqarah, diceritakan dengan agak panjang pada permulaan kisah Nabi Adam AS. Apabila kita selalu baca ayat Quran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Kan? Apabila Allah bagi tahu kepada para malaikat, aku bakal menjadikan seorang insan, seorang hamba Allah yang mana dia adalah seorang manusia yang bakal dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka itu ayat 30. Dan perbincangan ayat 30 ini agak panjang sampai ayat 39. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang Nabi Adam AS sebelum penciptaan Adam. Maksud dia, kita bakal bicara tentang Nabi Adam sebelum cipta Adam tu. Allah Ta'ala dah berbicara dengan malaikat, cerita pasal aku nak jadikan Adam. Dan kita akan melihat kepada bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat berkaitan dengan Adam AS. Kaitan dengan Adam AS. Dan kita punya metod pengajian kita yang pertama, macam yang saya katakan tadi, kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita bincangkan. Kemudian yang kedua, kita cuba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Nabi Adam AS ini keluar daripada perbicaraan tentang riwayat Israiliyat. Nanti kita akan masuk riwayat Israiliyat ni apa? Riwayat daripada Bani Israel. Senang cerita, riwayat daripada golongan yang bukan, asalnya yang bukan Islam tapi masuk Islam,
mereka masih ada khalfiyah ataupun background lama mereka dengan mereka percaya kepada apa yang disebut di dalam Taurah dan di dalam Injil. Dan mereka bawa benda tersebut dalam Islam. So pendirian kita macam mana? Kita boleh terima ataupun tidak. Contoh, apabila bicarakan tentang Nabi Adam AS dengan Hawa, ada riwayat Israiliyat yang membicarakan, yang menceritakan tentang yang ni semua salah Hawa. Sebab Hawa yang makan dulu buah tu. Kemudian Hawa pujuk Adam. Abang Adam makan lah, kan? Maka dia pun makan. Hawa makan satu dulu. Hawa makan satu. Kemudian Adam kata, aku tak mau makan. Semua ada 3 biji. Salah satu riwayat yang saya cerita ni ada 3 biji. Makan biji yang kedua, buah yang kedua, buah khuldi tu. Makan-makan. Hawa kata, ish, sedap ni Abang Adam. Kan? Takkan tak nak kot. Yang ketiga, apabila Hawa nak makan saja, Adam halang. Adam kata apa? Aku nak juga. Maka Adam pun makan. Makan-makan sangkut dekat halqum ni. Maka jadilah biji halqum bagi orang lelaki. Itu riwayat daripada riwayat Israiliyat. Dan didatangkan di dalam Bible. Dan Adam Hyper. So nak menyatakan ada benda yang kita tengok macam masuk akal cerita. Tapi itu adalah riwayat Israiliyat. Cerita pendetilan yang tidak diperlukan. Apa perlu untuk kita tahu bahawa Adam makan sangkut, kemudian oleh kerana Adam AS makan dan sangkut kat sini, kita yang kena tanggung. Sebab apa? Bukan kita, orang lelaki kena tanggung. Sebab ada orang lelaki ada sampai ke Yaumul Qiyamah, sampai hari kiamat duduk ada lagi halqum ni. Dan kita akan menyatakan apa? Yang ni salah Adam lah semua ni. Maka akidah ataupun kepercayaan bahawa kesalahan itu heritage daripada Adam AS, kita kena tanggung, itu adalah akidah Christianity yang tidak sepatutnya kita berpegang dengannya, tapi kita berpegang dengan tu. Dan Al-Quran tidak menyatakan bahawa yang ni semua adalah salah Adam sebab Adam pergi makan buah khuldi tu. Quran tak cerita Adam pergi makan seorang. Quran tak cerita siapa pergi makan dulu. Quran cerita dua-dua makan. Maka Al-Quran juga membela nasib wanita yang dipersalahkan. Selalunya ni semua salah orang perempuan, ni semua salah Hawa, ni semua salah Hawa. Maka Allah Subhanahu Taala membersihkan perkara yang tidak disebut dalam Al-Quran, yang dinyatakan dalam riwayat Israiliyat, yang tu kita takkan ambil lah. Kita akan tolak dan kita akan go through sikit-sikit lah yang tu. Dan yang lainnya, manhaj kita mudah. Manhaj kita apa yang Al-Quran bicarakan, kita akan bicarakan. Dan dibantu oleh hadis Nabi SAW dan melihat kepada tafsiran-tafsiran mu'tabar yang diterima di kalangan para ulama. Maka benda yang kita tak ambil itu bermaksud cerita itu adalah cerita yang tidak sepatutnya kita berpegang dengan dia lah. Sebab Al-Quran bila cerita tentang kisah para Nabi dan para Rasul, kita kena tahu bahawa Al-Quran mesej utamanya adalah ibrah liulil albab, adalah untuk mengambil ibrah. Ibrah ni apa maksud ibrah? Lesson, kan? So ibrah daripada perkataan abara. Abara ni maksud dia cross, lintas. Maksud dia kita melintas disebabkan kalau kita pergi ke airport, dia akan tulis naqal bil ubur. Kalau kita pergi airport negara Arab, naqal bil ubur ni maksud dia transit. Transit ni maksud dia kita lalu sekejap negara tersebut, kemudian kita akan pergi ke negara lain, connection flight, kan? So perkataan naqal bil ubur, al-ubur daripada perkataan abara. Abara maksud dia lintas, jalan. Bila sebut ibrah liulil albab, ibrah untuk orang yang berfikir, untuk mereka yang cerdik, mereka yang bijak pandai, mereka yang nak mencari kebenaran, maka kita akan cari benda yang penting sahaja untuk kebenaran kita.
Dan ibrah ni bila kata cross, bila kata lintas, bermaksud kita kena melintas jiwa kita, ilmu kita, kefahaman kita kepada zaman yang diceritakan kepada kita. Bila cerita tentang kisah Nabi Adam, kita kena lintas ataupun kita kena pergi kepada zaman Adam AS. Bila nanti hadis sebut tentang panjangnya Adam AS sampai 60 hasta, maka hadis Nabi mengajakkan kita untuk imagine 60 hasta satu. 60 hasta ni pula khilaf di kalangan para ulama. 60 hasta ni dalam syurga ke atas dunia? Maka kalau tanya saya berpegang pada 60 hasta di dalam syurga. Apabila di atas dunia, ada hadis Nabi SAW yang lain yang menyebut bahawa semuanya adalah sama. Maksud dia tak ada istilah manusia King Kong yang kita bayangkan, kubur panjang. Saya pernah pergi ke Beirut melihat kubur, dikatakan. Tapi tak ada siapa berani menyatakan ia adalah kubur yang sahih. Kecuali kubur Nabi SAW. Kubur Nabi Nuh AS. Kubur Nabi Nuh panjang. Daripada sini sampai saya parking kereta, menggambarkan kalau ikutkan betul-betul 60 hasta lebih kurang. 60 hasta seperti mana yang disebut pada hadis dalam hadis cerita tentang Nabi Adam AS. Tapi adakah kita nak menerima ataupun tidak? Yang tu kita akan tengok kemudian. So, ada pandangan ulama yang berpegang pada pandangan bahawa yang dimaksudkan 60 hasta adalah dalam syurga. Atas dunia semuanya sama. Okey, seperti mana yang ada pada zaman sekarang, itulah yang ada pada zaman Nabi Adam AS. So, itu adalah pandangan. Pandangan yang boleh kita tolak, yang boleh kita terima. Seperti mana pandangan 60 hasta atas dunia ataupun dalam syurga. Itu khilaf di kalangan para ulama. Sebab tu menarik kisah Adam AS kalau kita tengok sikit insya-Allah. Baik. So itu secara asasnya perbincangan kita tentang Nabi Adam alaihissalam. Baik. So saya nak sebut dulu dalam kelas kita ni ayat-ayat yang bakal kita ambil berkenaan dengan cerita Adam alaihissalam dan apa yang bila cerita dengan Adam AS sebelum kejadian Adam, semasa kejadian Adam, dan Adam AS, kisah Adam dengan Iblis, kan? Semuanya kita akan sebut satu persatu. Cuma saya akan tulis dululah, okay? Ayat apa yang akan kita ambil insya-Allah. Baik, yang pertama, kisah Adam AS mengikut surah. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, kita akan go through ayat 30 sampai 39. Surah Al-A'raf, ayat 11 sampai ayat 25. Kemudian surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr bermula daripada ayat 26 sampai 44, yang ini panjang. Kemudian surah Al-Isra bermula pada ayat 60 sampai 65. Kemudian surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ada ya. Al-Kahfi hanya sebut satu ayat saja, iaitu 50 secara sepintas lalu. Nanti kita akan tengok. Kemudian dalam surah Taha ayat 115 sampailah ayat 127. Kemudian dalam surah Sad ayat 67 sampai 85. Itu adalah surah-surah yang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey ke setakat ni? Rasa serius sangat ke? Saya minta maaf lah kalau rasa saya serius. Saya tak serius. Tapi insya-Allah kita bila kata
saya berkongsi ni bukan bermaksud saya yang tahu segalanya, saya yang paling pandai, tapi bermaksud saya datang ni untuk kita sama-sama berkongsi. Kalau ada persoalan boleh tanya, dan kalau saya tak boleh jawab, saya akan kata wallahu alam, saya tak boleh jawab. Kalau saya kata saya ada jawapan tapi saya terlupa, saya akan beritahu kata saya terlupa, dan saya akan balik, saya akan buat rujukan semula. Sebab lagi banyak kita berkongsi dengan orang, oh banyak benda yang nanti akan stuck. Oh rupanya aku stuck kat sini. Ada benda something yang tak tahu. Ada benda something yang tak tahu. So balik, saya akan study lagi, baca lagi, tanya tok-tok guru saya lagi untuk saya mendapat jawapan yang paling puas hatilah untuk diri sendiri. Baik. Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai mukaddimahnya kita baca sekejap ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30. Baik. Muka surat 6. Muka surat 6. Ini sebelum penciptaan Adam alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada malaikat bahawa aku akan jadikan Adam di atas muka bumi ni sebagai khalifah. Baik. Ayat 30. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, kalau kita tengok terjemahan dalam Al-Baqarah 30 ni, dan ingatlah ketika mana Tuhanmu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, berkata kepada malaikat, sesungguhnya inni ja'ilun fil ard, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, maka respon para malaikat, mereka tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wahai Tuhan, wahai Allah, adakah engkau hendak menjadikan di atas muka bumi ini satu golongan orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan di atas muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini sentiasa bertasbih dengan memuji kamu dan mensucikan kamu, ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Baik. Ayat ni adalah permulaan kepada penciptaan Adam AS. Sebelum cipta Adam AS, Allah Ta'ala bagi tahu siapa dulu? Bagi tahu kat malaikat lah. Soalannya, kita kena ada soalan lah kan? Sebab apa Allah bagi tahu malaikat? Tak bagi tahu tak boleh ke? Itu soalannya. Soalannya ialah, kenapa Allah Ta'ala perlu inform malaikat? Kalau ikutkan, Allah Ta'ala cipta terus, tak payah inform pun. Ni, ada dah manusia ni. Sepatutnya buat macam tu. Kalau kita yang ada kuasa, ultimate kuasa, yang kita nak buat apa pun, kita just buat. Tak perlu tanya malaikat. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala tanya malaikat. Allah Ta'ala inform, bukan tanya lah. Inform malaikat bahawa aku bakal menjadikan satu insan, satu manusia yang bakal menjadi khalifah. Baik. Perkataan yang Al-Quran guna, idh qala rabbuk. Saya suka sebut benda ni sebab kita akan jumpa banyak ayat Quran perkataan yang dimulakan dengan perkataan idh qala. Idh qala. Apa maksud idh qala? Idh, ketika mana? Berkata siapa pun lah. Qala ni. Perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran, kadang-kadang kita jumpa perkataan idha. Idha kan? Idha. Ada kita jumpa idh.
Idza, iz. Iz kalau terjemah bahasa Melayu secara literalnya ketika. Iza apabila. Tapi maksud dia lebih kurangnya ketika apabila. Cuma daripada sudut kefahaman bahasanya, yang ni adalah menceritakan tentang waktu yang telah berlalu. Iza, waktu yang akan datang. Bila sebut perkataan iza, kita akan tengok ayat Quran, iza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Iza ni apabila, contoh iza syamsu kuwirat, apabila matahari diputar-putarkan, dihancurkan, dilipat-lipat. Perkataan tersebut ketika, apabila. Berlaku tak ke? Belum. Akan berlaku. Akan datang. Tapi bila sebut iz, maksud dia telah berlalu. Cuma diceritakan semula. Kalau kat Ampang, kita ada surah Yusuf. Idh qala Yusuf li abihi. Ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya. Benda tu dah berlaku 3,500 tahun lepas. Cuma idh qala, diceritakan semula Yusuf telah berkata kepada ayahnya. Dia cerita semula apa yang telah berlaku. Baik, faham kat sini nah. So, dalam ayat ni cerita tentang wa idh qala. Bermaksud telah pun berlaku sebelum penciptaan Adam alaihi salam, telah pun berlaku conversation di antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Rabbuka, Tuhan kamu, iaitu Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Tuhan kamu berkata kepada malaikat. Baik. Malaikat ni kita tahu bila sebut malaikat yang tinggal ataupun malaikat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka di mana ya? Tempat malaikat ni pada awalnya, malaikat duduk kat mana? Tak apa ke saya tanya macam tu? Baik. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan tahu bahawa yang pertama, Allah sebelum cipta manusia, Allah cipta malaikat dulu. Sebab tu dalam ayat Quran, Allah akan sebut wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqa Allah kata wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal jan khalaqnahu min qabl min nar. Dan sebelum cerita malaikat, ada satu makhluk lagi yang nama jin. Sebab tu dalam Quran kita akan jumpa Allah akan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa. Diciptakan jin dan manusia. Allah mentakdimkan ataupun Allah mengawalkan menyebut jin terlebih dahulu berbanding dengan manusia, menandakan kepada kita sebenarnya Allah menciptakan jin terlebih dahulu sebelum Allah ciptakan manusia. Dan jin ni dijadikan daripada an-nar, daripada api. Tapi malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada satu unsur yang berbeza daripada insan, satu unsur yang berbeza daripada jin, iaitu malaikat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan min nur, daripada cahaya. Cahaya dengan api adalah berbeza. Seperti mana kalau kita tengok kisah Nabi Musa alaihissalam. So saya masuk ni nak bagi nampak gambaran lah. Nabi Musa alaihissalam ketika mana Nabi Musa berjalan balik daripada Kanaan. Daripada Kanaan pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Nak balik, nak jumpa semula ayah dia, nak jumpa semula ibu dia, nak jumpa kakak dia, nak jumpa abang dia. Setelah mana duduk lama di Madian, maka Nabi Musa alaihissalam balik ke Mesir. Allah mentakdirkan Nabi Musa alaihissalam nampak satu cahaya yang berada di Tursina. Di Tursina.
di kawasan Sinai. Ada satu bukit, nama dia Bukit Tur. Di Bukit Tur ada satu lembah wadi yang dinamakan Wadi Tua. Maka Nabi Musa AS diperlihatkan oleh Allah. Nabi Musa kata apa? Inni anastu nara. Aku dapat melihat api dekat bukit Bukit Tur tu. Maka Nabi Musa AS kata dekat isteri dia pada sa'atikum. Aku akan datang semula kepada kamu biqabasin, dengan membawa secebis daripada api. La'allakum tastalun. Mudah-mudahan kamu dapat memanaskan badan kamu semua dengan api tersebut. Ayat ni menceritakan kepada kita, Nabi Musa AS kata dekat isteri dia, anak-anak dia, dekat ahli keluarga dia, bahawa dia nampak api. Anastu nara. Aku dapat melihat api. Cuma dalam ayat ni, para ulama bincang, menyatakan bahawa sebenarnya Nabi Musa seorang je nampak api tu. Orang lain tak nampak. Dan Nabi Musa menggunakan istilah anastu nara. Aku dapat melihat api yang menyebabkan aku sangat tertarik kepada api itu untuk mendapatkan api, untuk memastikan dengan api tersebut aku boleh dapat bikhabarin, boleh dapat satu cerita ataupun kita nak tahu kita sekarang berada di mana. Aku takut aku sesat. Bila ada api bermaksud ada orang. Bila ada orang bermaksud aku boleh tanya orang tu, adakah kita berada di jalan yang benar, jalan yang betul untuk kita balik ke Mesir. Satu. Yang kedua, nampak api itu, Nabi Musa kata apa? Dengan api itu aku dapat memanaskan badan kamu semua. Maksudnya, pada musim tersebut, jalan pada waktu malam, tak ada api, tak ada sumber cahaya, sejuk sangat-sangat. Maka Nabi Musa AS, dia nak pastikan keluarga dia dalam keadaan selesa. Cuma perkataan yang Nabi Musa AS kata, aku melihat api. Bila melihat api, dipendekkan cerita, Nabi Musa pergi mendapatkan api tersebut. Api tersebut berada di mana? Berada di asyajarah, satu pokok. Pokok tu tak terbakar apa? Sebab apa pokok tu tak terbakar? Sebab bukan api. Nabi Musa nampak daripada jauh api, tapi nampak cahaya. Sebab itu Nabi Musa, Allah Ta'ala kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa AS min wara'i hijab. Di sebalik hijab. Seperti mana Nabi SAW pernah tak bercakap dengan Allah Subhanahu Ta'ala? Pernah. Di Sidratil Muntaha. Nabi nampak tak? Allah tak nampak. Sebab kalau kita baca hadis Nabi cerita tentang Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Macam mana rupa Sidratil Muntaha? Macam pokok. Di sebalik tu, dekat pokok tu ada cahaya. Yang mana Nabi tak dapat melihat Allah di sebalik cahaya. Hanya melihat cahaya saja. Seperti mana Musa AS tak dapat tengok Allah di lembah tua. Tapi dapat melihat apa? Cahaya. Cahaya itu adalah berbeza dengan api. So, cahaya tidak menyakitkan. Cahaya tidak membakar. So, itu adalah sifat yang ada pada malaikat. So, dia terkeluar sikit ayat cerita tadi. Baik. So, yang pertama, Allah berkata kepada malaikat, yang mana kita tahu malaikat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan nafsu kepada para malaikat. Para malaikat ni, dia punya sifat dia, sebagaimana dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka ni hidup, mereka sentiasa bertasbih, sentiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sujud-sujudnya. Allah Ta'ala suruh jaga aras, jaga aras saja. Allah Ta'ala suruh turunkan rezeki. Allah Ta'ala bagi tugasan kepada malaikat, maka malaikat ikut saja. Baik. Allah bagi tahu kepada para malaikat. Soalan tadi tak jawab lagi. Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu kat malaikat? Sebab dia ada tugas. Apa kaitan dengan manusia? Perdana Menteri. Oh, ini Perdana Menteri. Okey, baik. Allah nak bagi tahu kepada para malaikat disebabkan malaikat adalah makhluk Allah yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita, kalau kita nak cerita masalah kita tak akan cerita dekat orang yang kita tak kenal.
kita akan cerita dekat orang yang kita kenal. Yang tu kalau cerita masalah. Yang ni Allah cerita kepada para malaikat, adakah ada masalah? Tak. Allah Ta'ala ceritakan plan dia kepada para malaikat, sekadar inform kepada malaikat, bukan minta pendapat malaikat. Sebab Allah Ta'ala nak buat apa pun, Allah Ta'ala akan buat. Tapi Allah Ta'ala inform kepada para malaikat. Sebab apa Allah Ta'ala inform kepada para malaikat? Soalan hampir sama, tapi berbeza. Okey. Kita include kita punya members untuk apa-apa decision yang kita buat. Tapi Allah Ta'ala cerita kat para malaikat. Yang pertama, sebab malaikat ni adalah hamba Allah Subhanahu Ta'ala yang maha penting. Yang pertama. Yang kedua, Allah cerita kat para malaikat disebabkan para malaikat ni Allah Ta'ala jadikan para malaikat daripada sumber yang baik. Sumber cahaya. Dan Allah Ta'ala ceritakan kepada para malaikat, aku akan jadikan manusia. Bermakna malaikat ni satu makhluk yang sangat penting kepada Allah Subhanahu Ta'ala untuk diceritakan. Untuk diceritakan. Kemudian Allah Ta'ala dengan sangat, macam mana ayat ni saya tak boleh kata Allah Ta'ala sangat yakin. Tak. Allah Ta'ala menyatakan dengan penuh, Allah Ta'ala nak bagi confirmation. Ini sesungguhnya aku. Ini tu dalam bahasa Arab kita panggil taukid. Taukid ni maksud dia, hang setuju ke, hang tak setuju ke, aku akan buat juga. Ini sesungguhnya aku ja'ilun. Perkataan ja'il. Ja'ilun. Satu lagi perkataan khaliqun. Baik. Ja'ilun, sorry, faham tulisan saya ni ain lah. Allah minta maaf lah. Saya tulis dengan tangan dah ni. Saya ingat ustaz saya tu dulu tanya, kamu tulis dengan tangan ke kamu tulis dengan kaki? Saya tulis dengan tangan. Baik. Ja'il maksud dia menjadikan. Kalau khaliqun maksud dia apa? Menciptakan. Allah guna perkataan apa? Menjadikan. Apa beza jadi dengan cipta? Menjadikan belum ada bahan tu. Kalau cipta benda yang dah ada. Cipta benda yang tidak ada. Nothing to something. Ja'il dah ada. Ubah saja kepada penambahbaikan. Contoh, Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْ لَيْلَ وَالنَّهَارِ. Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang. Allah Ta'ala guna perkataan ja'ala. Allah tak kata khalaqa. Allah Ta'ala tak ciptakan malam dan siang. Kenapa? Memang tak ada. Sebab malam dan siang dah ada dah. Macam mana Allah jadikan malam dan siang? Daripada benda yang dah ada. Apa benda yang dah ada? Daripada malam siang ni, ada matahari, ada bulan. Dua benda yang terpenting jadinya malam dan siang, matahari dan bulan. Bulan apabila macam mana? Silih ganti tu. Bulan apabila menutup matahari, maka jadilah malam di sebelah sini. Sebelah lain jadilah siang, kan? Maka proses tu matahari dah ada, bulan dah ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Ja'il. Benda yang daripada yang dah ada aku jadikan malam dan siang. Tapi kalau Allah Ta'ala gunakan perkataan khaliq ataupun khalaqtu ataupun perkataan khalaqa, bermaksud Allah Ta'ala memang betul-betul ciptakan daripada nothing to something. Daripada tak ada apa-apa kepada ada something. Baik. Bermakna Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku telah pun menjadikan di atas muka bumi. Bukan telah pun, minta maaf. Aku akan menjadikan di atas muka bumi seorang manusia yang dijadikan sebagai khalifah, sebagai ketua. Baik, khalifah sebagai ketua bermaksud, sebab itu ada perbincangan di kalangan para ulama terhadap falsafah penciptaan manusia. Bermaksud sebelum Nabi Adam AS ni, ada manusia yang lain ke? Sebab itu Allah Ta'ala guna perkataan ja'ala.
First. Adakah memang Adam AS manusia yang pertama? Ya. Ataupun manusia yang pertama yang dijadikan sebagai khalifah? Sebelum tu dah ada insan yang hampir sama dengan manusia? Mungkin. Adakah? Tak tahu. So, persoalan ni menjadi perbicaraan di kalangan para ahli falsafah menyatakan bahawa sebelum adanya Adam, ada tak manusia lain? Ada, tetapi tidak berakal sepenuhnya seperti Adam. Sebab tu ada istilah macam-macam sebelum manusia yang betul-betul Adam. Sebab tu ada artikel yang dibuat Adam sebelum Adam. Ada insan sebelum Adam, tetapi Allah Ta'ala tidak jadikan khalifah. Sebab Allah Ta'ala jadikan dah lama dah dunia ni, Allah Ta'ala jadikan dulu makhluk-makhluk yang tidak sempurna seperti mana Adam AS yang macam kita. Sebab itu dalam bab ni kalau kita bincang, maksudnya akan ada percambahan lah. Akan ada orang yang akan menyatakan tak, Adam AS adalah insan yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. So Ustaz, sorry. So Ja'ilun ni refer to Adam and Ja- not the okey. bumi. Tak. Sekali Ja'ilun ni maksud dia menjadikan. Dia tapi dia punya menjadikan di mana atau apa tu, reference to menjadikan is Adam di bumi or just Adam or just bumi. Okey, Dia tak. punya subjek. Okey. Subjeknya adalah khalifah. Ja'ilun fil ardi, aku menjadikan di atas muka bumi. Jadi apa dekat muka bumi ni? Di mana? Seorang khalifah. 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 Maksud dia, bumi ni sebelum penciptaan Adam dah ada dah. Allah Ta'ala dah cipta dah. Kemudian barulah Allah Ta'ala bicarakan kepada malaikat bahawa aku jadikan apa? Aku jadikan Adam ni ataupun insan yang bernama Adam ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Kalau tanya kepada saya, bila Allah Ta'ala kata Allah menciptakan Adam, bermaksud Allah Ta'ala ciptakan Adam sebagai manusia yang pertama yang berfungsi sebagai khalifah di atas muka bumi. Kalau tanya saya lah, saya berpegang pada ayat tersebut. Baik. Maka mereka apabila diberitahu tentang Allah bakal ciptakan manusia, insan yang kamil, insan yang sempurna, bakal dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi, maka mereka memberi respon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk pertanyaan. Mereka berkata, qalu ataj'alu fiha, wahai Tuhan, ataj'alu fiha, adakah kamu nak menjadikan? Taj'alu ni daripada perkataan ja'ilun tadi, root word dia adalah ja'ala. Ataj'alu, just letak ta kat depan, taj'al gitu. Baik. Saya masuk bahasa Arab sikit-sikit macam ni, boleh lah? Kalau tak faham ke, tak clear ke, tanyalah nak. Saya takut juga, saya syok sendiri je. Bahaya syok sendiri ni. Bila Allah Ta'ala kata ja'ilun, aku bakal menjadikan, maka mereka tanya balik kepada Allah, seolah-olah menggunakan ayat Allah Subhanahu Ta'ala semula, ataj'alu fiha, adakah wahai Tuhan kamu bakal menjadikan, kamu nak menjadikan fiha, di atas muka bumi ni. Fiha maksudnya fil ard. Sebelum tu sebut fil ard kan. Fiha maksudnya fiha ha tu fil ard, di atas muka bumi ni, yang mana orang tersebut man yufsidu fiha, yang mana orang tersebut bakal menumpahkan darah di atas muka bumi. Yufsidu fiha, bakal merosakkan, melakukan kerosakan. Wa yasfikud dima, dan bakal menumpahkan darah, maksudnya berlaku pembunuhan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu, sentiasa bertahmid kepadamu, dan sentiasa mensucikan kamu. Baik. Boleh kat situ ah? Maka ayat yang sama ni, ayat 30 ni, perkataan yang digunakan ataj'alu fiha, adakah kamu wahai Tuhan nak menjadikan manusia ni sebagai khalifah, sedangkan dia ni melakukan kerosakan, wa yasfikud dima, dan dia
bakal menumpahkan darah di atas muka bumi, berlaku pembunuhan, sedangkan malaikat tak ada bunuh-bunuh ni. Baik, soalan tersebut adakah soalan tak puas hati? Little bit dia Ataupun macam malaikat ragu-ragu. Clarification. adakah Dia ragu-ragu. akak guna perkataan ragu-ragu? Malaikat ragu-ragu tak dengan Allah? Tak. Kalau akak kata ragu tak boleh. Sebab menyalahi akidah kita. Sebab sami'na wa ata'na wa yaf'alu bima yu'marun. Ayat Quran lain kata apa? Malaikat ni akan buat saja apa yang Allah arahkan tanpa berbicara apa pun, tanpa cakap banyak. banyak. Ada nafsu kan. Sami'na wa ata'na, tidak ada nafsu. Kalau Allah Ta'ala suruh buat 100%, dia akan buat. Tak ada persoalan tentang pertikaian. So soalan ni, soalan pertikai ke? Tak. Dia Kalau penafian. kita letakkan kita di tempat malaikat, kita akan pertikai. Sebab kita manusia. Tapi kan Ustaz, Ha. malaikat kata adakah akan menjadikan bumi itu orang yang membuat kerosakan, seolah-olah macam malaikat akan tahu, dah tahu, bukan, boleh nampak dia punya pandangan jauh yang akan ada kerosakan dan pembunuhan. Yes. Mungkin dia refer Saya tu suka. sama dengan jin. Macam jin lah kita ni konon, macam jin. Perfect as angel kan. So dia kata macam Hmm. kita dah perfect dah. Kan? Ataupun Dia dah nampak jin tu. Ustaz cakap tadi yang sebelum ni dah ada makhluk lain yang Yang tak ada seakan-akan akal tu, dia yang buat kerosakan ni. Okey, baik. Saya sukalah percambahan ni. Okey, maksud dia, soalan first. Adakah malaikat bersangka buruk dengan Allah yang Allah menjadikan insan? Yang tu kita buang ke tepi. Maksud dia malaikat tak sangka buruk. Tapi sekarang ni malaikat sangka buruk dengan siapa ni? jin Manusia. Orang manusia lah. Sebelum ada. Mungkin Soalan saya sekali lagi. Adakah malaikat Creation. sangka buruk? creation. Tak. Tapi kepada manusia ni yang bakal buat kerosakan ni, macam kata Hajah tadi, saya tak tahu nama apa, saya tak panggil nama lah semua. Tadi kata seolah-olah malaikat ni dia boleh baca in future apa yang bakal terjadi. Betul? Maksud dia malaikat ni adalah makhluk Allah yang sangat istimewa, yang mana dia dapat membaca apabila Allah ciptakan manusia sudah pasti. Dalam ayat ni Allah tak cerita manusia ni ada akal, manusia ni ada nafsu juga. Tapi malaikat tahu. Okey, adakah malaikat sudah dah nampak yang di muka bumi pada sebelum kejadian Adam tu dah ada pembunuhan, sebab Kerosakan. jin dah ada dijadikan Dah ada. awal daripada Adam. So dia dah nampak jin bunuh antara mereka. Jadi dia kata manusia bila Sama. dijadikan akan jadi sama. Okey. Kalau tanya kepada saya refer kepada apa yang diperkatakan oleh Ustaz Serizal, dan benda ni juga menjadi perbincangan di kalangan ada sebelum ni Dr. Mazhar kan, dia pernah bicarakan tentang ni. Kemungkinan besar sebelum penciptaan Adam AS ada makhluk yang hampir sama dengan manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi, yang bukan kamil, bukan insan kamil, diberikan akal sempurna, yang mereka ni dilihat oleh para malaikat melakukan kerosakan di atas muka bumi. Satu, itu pandangan yang pertama, possibility. Yang kedua, malaikat tahu insan ni diberikan hawa nafsu. Bila diberikan hawa nafsu, la'ammaratu bisu', maka mereka akan melakukan perkara yang tidak baik. Maka malaikat tahu daripada penciptaan yang bakal dicipta oleh Allah, iaitu insan yang dipilih sebagai manusia di atas muka bumi ni, dia ada benda yang mereka akan buat kerosakan, benda yang tak baik, which is mereka ada hawa nafsu. Persoalannya, macam mana malaikat boleh tahu? Sekarang bila kita nanti nak pergi pada penciptaan, malaikat digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan daripada nur. Tapi kita tak tahu diciptakan daripada cahaya tersebut, macam mana proses penciptaannya kita tak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Sedangkan kita ni diciptakan daripada tanah, dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata innallaha khalaqa Adam min qabdi qabadaha min jami'il ard.
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam alaihi salam daripada segenggam tanah. Segenggam tanah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ambil daripada min jami'il ard, daripada segenap seluruh jenis tanah yang ada di atas muka bumi. Hadis ni menceritakan kepada kita apa dia? Sebelum Allah Taala cipta Nabi Adam, bumi ni dah ada lama dah. Satu. Yang kedua, nak ceritakan bahawa unsur-unsur yang ada pada diri dan jiwa Adam AS ada banyak unsur di dalamnya. Unsur yang digambarkan oleh Nabi SAW, unsur tanah yang pelbagai. Tidak seperti mana cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan kepada, dia ciptakan kepada malaikat daripada tanah. Daripada cahaya. Faja'a banu Adam ala qadaril ard. Nabi kata apa? Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang sahih. Nabi kata, maka datanglah Bani Adam, maka diciptalah Bani Adam itu dalam keadaan ala qadaril ard, pada kadar bumi ni. Maksudnya ada macam-macam perangai, macam-macam tanah ni, ada macam-macam macam-macam jenis fizikal, macam-macam karakter, macam-macam color. Faja'a minhum ahmar wal abyad wal aswad. Yang ni cerita tentang unsur tanah. Nabi kata unsur tanah penciptaan Adam ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, ada yang tanah berwarna merah, ada yang tanah berwarna putih, ada yang tanah berwarna gelap, berwarna hitam. Wa baina dzalika was-sahlu wal huzn. Dan itu menceritakan kepada kita bahawa di sana ada manusia yang ada pelbagai sifat padanya. Ada sifat sedih, ada sifat yang dia ni happy go lucky, wal khabis wal tayyib. Dalam tanah tu juga ada benda yang kotor, ada benda yang bersih. Begitu juga dengan manusia. Maka Allah Ta'ala Subhanahu Ta'ala sentiasa sengaja menjadikan manusia ada unsur-unsur tersebut. Baik, kembali kepada ayat kita tadi. Bila kata malaikat seolah-olah dapat mengetahui penciptaan manusia ni bakal buat dua perkara yang tidak disukai oleh malaikat dan siapa pun sahaja yang tidak disukai. Yang pertama, yasfikud dima, yufsidu fil ard, yufsid, buat kerosakan. Yang kedua, yasfiku ad-dima, maksud dia berlaku pembunuhan. Okey. Malaikat dah tahu dah. Malaikat dapat mengagak. Macam dua main character of so-called manusia nantilah. Ya. Sebelum tu saya berjumpa. Persoalan yang ditanya oleh malaikat, ataj'alu fiha. Allah, wahai Tuhan, kamu bakal menciptakan. Itu kan soalan. Soalan malaikat tu, malaikat betul-betul tak tahu ke? Ataupun malaikat nak bertikai? Dia tak Malaikat betul-betul tak tahu. Yang ni dipanggil istilah, malaikat tanya ni bukan istingkar, tetapi isti'lam. Maksud dia apa dia? Malaikat tanya isti'lam, kerana malaikat betul-betul nak tahu kenapa Allah ciptakan manusia sebagai khalifah. Bukan istingkar, bukan tanya sebagai bentuk pertikai. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan Adam sedangkan Adam ni jahat? Contoh, ada unsur-unsur kejahatan padanya, kenapa? Tak. Malaikat tanya bukan ingkar, tapi malaikat tanya memang betul-betul nak tahu. Sebab malaikat tak ada hak untuk petikai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan dalam ayat ni Allah Taala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Baik. Bermaksud pertanyaan malaikat Jibril pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana ingkar, tetapi kerana inquiry. Sebab apa wahai Tuhan engkau jadikan sedemikian rupa? Sekali lagi, malaikat boleh bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewanya malaikat ni sebab mereka adalah makhluk yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat ni juga kalau kita tengok lagi, malaikat tahu bahawa insan ni ada dua sifat yang tak baik ni. Malaikat fokus. Macam mana malaikat assume? Okay. Dia tak ada pun kata malaikat assume. Macam mana malaikat boleh predict bahawa dia orang ni akan buat sekian-sekian. Dia orang ni kita lah. Kan?
ada dua sifat ni berdasarkan kepada unsur-unsur penciptaan manusia, ada hawa nafsunya apa. Tapi kan, kenapa malaikat boleh tahu sedetail itu? Bakal, maksudnya benda tu jadi tak lagi? Tak jadi lagi. Belum. Tapi malaikat ni seolah-olah macam sangka buruk dekat manusia ke? Ya. Kan kalau kita Macam-macam. baca macam tu, tak. Hadis Nabi SAW bagi tahu kepada kita keistimewaan para malaikat. Sebelum cerita tentang keistimewaan manusia yang hampir dengan Allah, manusia dengan malaikat, siapa yang kedudukannya lagi hampir kepada Allah? Malaikat. Daripada sudut kedudukan makani, fizikalnya, malaikat ni ada malaikat yang diletakkan di sekeliling arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat yang kalau kita baca hadis Nabi dalam majlis ilmu ni, saya beritahu perbicaraan kita ni banyak sikit lah. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, Nabi SAW kata apa? Sana saya nak ingat balik. Selalu dah sebut hadis tu, main kat rumah ni saya lupa. Malaikat datang. Dia Nabi kata, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah. Nabi kata, tidaklah satu-satu kaum, satu-satu kumpulan di kalangan manusia apabila mereka berada duduk di dalam satu-satu majlis ilmu, tak kira lelaki ke perempuan ke, illa haffathumul malaikah, melainkan mereka yang berada duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi kata para malaikat akan menaungi mereka. Haffathumul malaikah, menaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nabi kata dalam majlis ilmu, kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu yang kedua ialah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan sentiasa diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa anzala alaihimus sakinah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ketenangan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Allah Taala kata wa anzala, Allah Taala turunkan. Kalau kita buka Quran, perkataan sakinah tidak akan didatangkan dalam Al-Quran melainkan biiqtiran, melainkan diikat dengan perkataan anzala ataupun anzalna, diturunkan. Bermaksud tenang ni tak ada siapa pun boleh bagi kita, hatta ibu kita tak boleh bagi ketenangan kepada kita secara mutlak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan ketenangan. Yang keempat ni Nabi kata wa yadhkuruhumullahu fi man 'indah. Ni hadis ni dalil. Orang yang berada dalam majlis ilmu, Allah akan menyebut nama-nama orang yang berada dalam majlis ilmu ni fi man 'indah, kepada sesiapa yang berada berhampiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala di arasy. Siapa? Para malaikat. Allah Ta'ala akan bagi tahu kepada para malaikat. Sekali lagi, Allah Ta'ala bagi tahu kepada para malaikat. Penting sangat ke orang yang ada dalam majlis ilmu ni Allah bagi tahu kepada malaikat? Tak boleh ke kalau tak bagi tahu? Sebab apa Allah Ta'ala bagi tahu pada malaikat? Seperti mana ayat ni cerita Allah Ta'ala bagi tahu pada para malaikat? Satu, tunjuk pada malaikat ni adalah makhluk yang penting. Makhluk yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada hadis Nabi SAW sebut. Saya padam boleh ke? boleh. Tak apa, saya ambil masa sikit. Tak. Ada waktu kita akan laju. Bagus, Ustaz. Ada waktu kita akan Bukan komplain. Ini pun macam malaikat juga tak komplain. Okey. Nabi SAW kata, ittaqu firasatal mu'min. Ajaknya apa tadi? Sekali saya tulis baris lah. Tumit Fa innahu yanzuru bi nurillah. Baik. Ustaz singitkan sikit buat tu boleh tak? Boleh. Nampak tak ni? Saya nak cek riwayat mana ittaqu firasatal mu'min. Yang ni hadis Nabi SAW. Saya nak cek semula siapa yang meriwayatkan hadis ni. Kebanyakan menyatakan hadis ni hadis yang dhaif. Cuma daripada sudut kita mengambil fadilat, maksud dia orang yang
orang yang mukmin ni, Allah Subhanahu Taala pastinya memberikan kelebihan kepada mereka. Dan ayat ni yang kita sebut ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ni hadis yang kebanyakan ulama menolak hadis ni. Ulama menolak hadis ni, dan Albani pun menyatakan hadis ni dhaif. Cuma perbincangannya ialah ada kebenaran kalau bukanlah menyatakan ia adalah hadis. Bila menyatakan dia adalah perbincangan di kalangan para ulama, maka kita boleh terima tentang orang yang hampir dengan Allah. Dia ni ada dia punya insting dia yang tersendiri. Maka dekat sini, perbincangan dekat sini adalah bagaimana insting, bagaimana pandangan malaikat yang mana dia seolah-olah boleh nampak masa depan. Macam mana dia boleh ada pandangan yang sebegitu? Maka timbulnya hadis ni, iaitu bertakwalah kepada firasat orang mukmin. Maksud dia, kita ada setengah orang dia percaya betul itu guru dia kata sekian kan, sehingga kan dulu peristiwa apa MH berapa yang 370. ada siapa-siapa mimpi lah, yang ni mimpi kan. Yang tu wallah alam, kalau tanya saya tolak lah. Cuma ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Contoh dia dalam isu malaikat, Allah Subhanahu Taala, mereka menggambarkan bahawa malaikat ni sebenarnya melihat peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku ini dengan apa? Dengan firasat dia. Firasat maksudnya sini insting lah. Orang perempuan, ibu dia ada insting dia. Anak aku rasa macam kalau pergi tak elok, kita pun kata tak payah pergi lah dekat anak kita kan, tak payah pergi camping ni, tak payah pergi ni, mak rasa tak sedap hati, contoh. Itu firasat. Bahawa di antara firasat orang yang baik adalah firasat orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni ahli ibadat, dia ni orang yang tak buat maksiat. Maka kita selalu bila kita ada masalah, kita akan tanya pandangan dia. Maka dia bagi pandangan, kita rasa seronok, kita rasa murtah, ataupun kita rasa, saya guna istilah Arab banyak kan ni, rasa selesa, kita rasa menyedapkan hati kita. Maka itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab ni, dalam bab yang sebenarnya yang malaikat nampak dalam isu Nabi Adam ini adalah firasat dia. Maka firasat mukmin ni mereka yang beriman. Siapa di kalangan mereka yang beriman? Di antaranya orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang makhluk yang paling beriman kepada Allah adalah malaikat. Maka malaikat dia ada insting tersebut berdasarkan kepada ilmu yang diberikan kepada dia. Dia boleh menganggap bahawa manusia ni bakal melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dan dia bertanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan tadi istingkar, tetapi isti'lam, kerana semata-mata nak tahu kenapa Allah Ta'ala sengaja jadikan manusia yang ada sifat sekian ni, yang bakal menumpahkan darah di atas muka bumi ni, yang bakal buat kerosakan ni, sebagai khalifah di atas muka bumi. Sedangkan kami, yang ni ayat yang kita selalu salah faham. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni sentiasa bertasbih, sedangkan kami ni sentiasa bertahmid dan mensucikan engkau wahai Tuhan. Walaupun ayat ni kita nampak macam malaikat nak bagi tahu, kita nampak apa dia, malaikat nak bagi tahu, kata aku nak yang lebih bagus daripada manusia. Kita akan baca ayat ni, kita akan nampak macam tu kan. Malaikat akan beritahu seolah-olah kita faham, malaikat ni nak beritahu aku lebih bagus daripada manusia ke? Adakah kita faham begitu? Tidak. Tak. Manusia apa nama? Malaikat hanya memberitahu apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu bahawa manusia ni bila ada sifat sini, dia akan buat kerosakan sekian. Maka dia bertanya kepada Allah, Allah kenapa jadikan insan, manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi? Tak bolehkah cipta yang seperti mana yang Engkau ciptakan kami tidak akan berlaku? Maksudnya mereka akan sentiasa mendengar apa sahaja arahan daripada Allah Subhanahu Taala, tidak akan ada masalah. Jadikanlah khalifah ni sebagaimana
engkau jadikan khalifah, jadikanlah khalifah ni mempunyai sifat seperti mana sifat kami, tak pertikai, tak melawan, kan itu lebih bagus. Maka itu adalah pertanyaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku benar-benar lebih mengetahui daripada apa yang kamu tak tahu. Bermaksud di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ataupun perkataan a'lam, aku lebih mengetahui. Bermaksud malaikat dia tak tahu semua benda. Allah Subhanahu wa taala hanya bagi tahu kepada para malaikat apa yang malaikat perlu tahu. Di sana Sorry nak tanya, yang menumpahkan darah ni, wayasfikud dima, is it betul-betul gaduh-gaduh bunuh tumpah darah ataupun bahasa kias? ini betul-betul tumpah darah, gaduh, dan kita akan tengok nanti sebab apa. Terima kasih Puan tanya soalan tu. Saya seronok sebab baru saya boleh kaitkan. Sebab firasat orang mukmin, malaikat ni, firasat mereka benar tak? Benar. Berlaku tak pembunuhan? Ya. Siapa yang mulakan pembunuhan pertama di atas muka bumi? Kabil. Anak kepada Adam, Qabil dan Habil. Maka firasat yang diutarakan oleh malaikat benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku. Dan itu menggambarkan kepada kita malaikat ni bukan macam mana nak bagi tahu, inquiry-nya para malaikat itu adalah tepat. Sebab itu fa innahu yanzuru bi nurillah, sesungguhnya firasat orang yang beriman itu, kalau kita rujuk pada para malaikat itu, melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia Allah yang sebenarnya memberikan panduan kepada para malaikat untuk melihat apa yang bakal berlaku dan benar-benar berlaku. Itu adalah firasat, insting. Dan insting manusia ni ada ketikanya betul, ada ketikanya salah, tertakluk. Sebab insan ala yakhlu minal khata' wan nisyan, tertakluk kepada akan melakukan kesalahan. So kita boleh bagi pandangan, tapi pandangan kita yurad wa yuqbal, boleh ditolak dan boleh diterima, sama dengan firasat kita. Allah Ta'ala alam. So basically Allah cakap dekat angels ni, walaupun kira okay, you dah ketengahkan firasat you, I dengar, tapi masih I akan ciptakan because I know better what's going to happen, kan? Yes. Walaupun dengan firasat you betul, tapi I know what, I lagi mengetahui dan I akan menjadikan macam tu. ya, betul. Dan ayat ni menunjukkan kepada kita apa dia? Yang pertama adalah bila Allah sebut a'lam, aku lebih mengetahui. Satu benda yang Allah nak kita fokus kepada sini, bila kata tahu ni adalah ilmu. Dan di antara kelebihan yang Allah berikan kepada manusia adalah ilmu. Sebab ayat selepas tu nanti baru kita bincang, wa'allama adamal asma', Allah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Adam. Maka Adam, di antara benda yang paling penting yang Allah berikan, tidak diberikan kepada para malaikat, adalah macam mana manusia ni boleh akses pada ilmu yang tidak ada pada para malaikat. Walaupun para malaikat Allah Ta'ala bagi ilmu pengetahuan pada para malaikat, tapi para malaikat ni Allah Ta'ala bagi ilmu tahu. Kalau Allah Ta'ala bagi yang tu je lah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, mereka pun takkan seek knowledge lebih untuk dapatkan sesuatu, melainkan Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka. Tetapi insan ni tidak. Insan ni selagi mana dia ada keupayaan untuk akses kepada ilmu, sama ada membaca, sama ada melihat, sama ada macam-macam medium untuk dapatkan ilmu, maka mereka akan jumpakan kebenaran tersebut. Sebab tu ayat selepasnya kita akan jumpa apa? In kuntum shadiqin. Mereka yang benar-benar benar itu, mencari kebenaran itu, orang yang sadiq itu adalah orang yang berusaha sedaya mungkin menggunakan apa yang ada di sekeliling dia untuk mencapai apa yang dia nak, iaitu mencari kebenaran. Baik. So nanti kita akan bincangkan, dan ayat seterusnya pun sebut benda yang
hampir sama apabila malaikat terkejut apabila Allah Ta'ala hanya sebut sikit je, aku bagi kelebihan kepada manusia ni dalam bentuk ilmu. Dan apabila dibuat pertandingan, seolah-olah ada pertandingan di antara malaikat dengan manusia, maka akhirnya Adam AS lebih daripada malaikat dalam bentuk ilmu. Maka mereka kata apa? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah. Memang satu benda yang malaikat puji Allah Subhanahu Taala kerana memberikan kelebihan kepada Adam, kepada manusia ini. Dan ada ilmu yang mereka tak tahu, yang mereka hanya kata apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami ni ilmu kami ni sangat sedikit. Kami ni tahu hanya ilmu yang Engkau bagi tahu kat kami saja, berbanding dengan ilmu yang ada pada Adam alaihissalam. Baik, so kita akan sampailah kepada ayat tersebut, dan nanti kita akan tengok bila sebut tentang penciptaan Adam alaihissalam. Mungkin saya boleh sebut siap-siap dah ayat-ayat yang bakal kita tengok nanti lah.